bayangkan rumah 2 tingkat. Gula-gula punya muka tu je dah besar tingkap tu. Besar tingkap tu. Sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Jadi masa dia tengok tu saya tak nampak sebab dah tertutup muka saya. Tapi saya dengar pesakit dia lain menjerit, terkejut. Dia kata, Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mesai pengalaman kisah misteri. Okay, sebelum kita mula cerita pada hari ni, kita nak bagi tahu bahawa pada korang yang mana berminat untuk cari duit lebih, duit tepi seperti pelajar atau siri rumah, ini adalah platform yang terbaik, iaitu Export Overseas Academy. Ya, yang bestnya Dr. Zul Arifin ni akan ajar kau macam mana nak berniaga dekat eBay ni. Dan korang yang di luar sana yang berminat untuk berniaga dekat eBay ni, korang boleh join kelas ni. Nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, boleh tekan link di ruang description, daftar kelas Dr. Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, malam ni aku lagi terkejut lagi sebabnya kita dapat caller daripada Ya Ahlan wa Sahlan. No. Mana tu? Daripada Arab Saudi. Okay, jap. Lately ni ramai kita dapat panggilan daripada luar negara Diorang dengar Santai Chill Betul, aku terkejut daripada Arab Saudi tu. Okay, sebelum kita layan cerita diorang, macam biasa sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami di platform tersebut. Dan pada korang yang mungkin ada cerita nak kongsi dengan kami, cerita misteri ataupun kisah seram, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang nak kongsi cerita dengan kami. Baik, macam yang aku sebut, kita dari negara Anta dan NT. Okay. Jadinya kita caller baru, kita nak perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Ana bi khair. Alhamdulillah. Okay. Ahlan wa sahlan. Okay, mungkin kita nak berkenalan dululah kan. Penonton mungkin tertanya-tanya siapa yang berada di talian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Boleh panggil saya Zaid. Saya berusia 29 tahun dan sekarang ni saya menetap di Saudi. Dan saya pendengar setia juga untuk Santai Chill. Untuk mengisi masa lapang dan kerinduan dekat Malaysia lah. Okay, baik. Okay, baik. Zaid, ejaan macam mana? Z-A-C-K ke? Z-E-D. Okay, lah, nama Z. Masa aku mula casting dia Syuk kan, aku fikir dia lelaki. Aku cakap Assalamualaikum. Bukan ni perempuan. Itulah tadi masa kau sebut pun nama dia Z. Okay lah, lelaki kan. Cakap perempuan. Okay, baik Z. Jadi kalau sebut kan, awak duduk dekat Saudi, saya ni akan teringat tentang cerita si Chin tau. Hantu-hantu Arab sana. Adakah cerita tentang hantu Arab ataupun lokal Malaysia punya hantu? Kejadian ni berlaku kat mana? Yang ni dekat Malaysia lah. Okay. Baik, cerita import. Okay, baik. Nak cerita import pun boleh, tapi yang saya nak mulakan ni adalah cerita
yang terjadi dekat Malaysia lah. Sebab kalau Saudi punya cerita ada, yang Turki punya cerita pun ada, yang masa dekat Bahrain pun ada, yang masa dekat Dubai pun ada. Banyak sangat ni, banyak sangat. Okay, relax. Korang kena relax. Yang untuk orang kata penampilan yang pertama ni, kita minta yang paling seram dululah. Okay, betul. Baik, jadi kami pun dah tak sabar nak dengarkan cerita pada Z. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okay, semua. Saya sebenarnya bekas pesakit juga lah, pernah kena orang hantar. Okay, saya kena sakit macam ni pun disebabkan arwah best friend saya juga. Okay, jadi untuk nak memudahkan cerita ni, saya akan cerita plot by plot lagi mudah untuk nak difahami lah macam mana saya kena macam ni kan. Tapi saya akan pendekkan cerita yang bahagian kawan arwah best friend saya dahulu lah. Okay. Jadi bermulanya daripada arwah best friend saya. Saya berkawan dengan dia ni daripada dia sihat, sakit sampai dia meninggal pun depan mata saya. Macam mana dia boleh kena sakit tu, dia kena daripada dalam keluarga dia sendiri juga. Which is pakcik dia yang kenakan dia daripada dia kecil, seawal dalam seusia 8 tahun sampailah yang dia meninggal tu berusia 22 tahun. So sepanjang dia membesar tu dia sentiasa kena, sampailah dia meninggal tu pun dia kena sampai tahap macam tu sekali. Jadi nak dipendekkan cerita, selepas dia meninggal kena dekat saya. Sebabnya saya menjaga dia, saya sampai berhenti kerja untuk menjaga dia. Sebab saya sejenis yang kalau saya berkawan, saya memang akan sayang orang tu, saya memang akan buat everything untuk kawan saya. Jadi saya berhenti kerja, saya jaga dia. Secara tak langsung saya memang rapat sangat dengan dia lah. Dan dia adalah sebahagian daripada diri saya, sebahagian daripada kehidupan saya juga. Selepas itu, selepas dia meninggal pada bulan 8. Kemudian saya lebih kurang macam emosional saya tak stabil, saya sakit. So dah start daripada situ. Bulan 8 dia meninggal. Kemudian dalam bulan 9, start bulan 9 macam tu, saya kena start penyakit misteri. Saya ni adalah seorang yang tak percaya benda-benda macam ni. Saya boleh katakan saya dengar boleh tapi percaya jangan. Macam tu. Saya seorang jenis yang macam tu. Sampailah bila saya berkawan dengan dia ni, barulah saya dah experience benda tu. Tapi masa saya menjaga dia pun, banyaklah kejadian-kejadian yang sangat ngeri, yang sampai saya nak cerita sendiri pun saya rasa meremang lah kan. Kejadian memang depan mata, yang memang real, yang macam sampai tahap memang tak dimasuk akal lah. Sampai macam masa berubat tu kan, yang arwah ni dia berubat dengan anak guru arwah Harudin. Arwah Ustaz Harudin, anak buah dia ni yang ubatkan arwah best friend saya ni. Dia punya tahap dia kena santau tu, sampaikan masa nak diubatkan tu kan, dia terapung. Ya wallahi, memang wallahi dia terapung. Dan memang kalau saya bawa jumpa dengan anak buah Harudin tu pun, memang dia pun boleh menceritakan secara terperinci dan secara detail macam mana masa dia mengubatkan arwah best friend saya ni. Dia punya sakit sampai tahap macam tu. Okay, fast forward, bila dia dah meninggal, kena dekat saya pula. Jadi kena dekat saya, dia bermulanya saya tiba-tiba pengsan bila setiap kali saya nak solat maghrib. Saya dah ambil wuduk, tiba-tiba saya pengsan. Dia bukan pengsan macam yang badan lemah gemelai macam tu. Dia dalam keadaan saya berdiri tegak, tiba-tiba terbaring ke belakang. Nasib baik, mak arwah dia sambut saya dari belakang. Kalau tak, memang kita kalau jatuh ke belakang kan, kepala akan efek kan. Takut apa-apa jadi kat kepala kan. Nasib baik dia sambut saya daripada belakang. Daripada tu, dia orang macam dah pelik dah, kenapa saya kena macam ni. Lepas pada tu, kejadian yang kedua, tiba-tiba
saya tidur, sebab saya kan selalu dengan arwah solat subuh, dan kita orang akan tidur dekat tempat bilik solat. Bilik solat dengan bilik arwah sebelah-sebelah. Jadi setiap kali saya macam tidur dekat ruang tamu, sebab ruang tamu pun adalah tempat untuk arwah tidur, sebabnya orang memang tak nak tidur dekat bilik atas nasihat daripada ustaz yang mengubatkan arwah tu. Dia kata jangan tidur dekat bilik sementara, sebabnya orang yang menghantar tu dia sentiasa attack, dia dah tak nak, dia dah pasakkan benda tu dekat bilik secara gaib. Dah banyak kali buang pun memang dia ada secara gaib benda tu. Jadi ikut nasihat kami tidur merata, kami tidak tidur sempat dekat dalam bilik itulah. Kami tidur dekat ruang tamu depan, ruang tamu belakang, kadang tidur dekat bilik mak bapak arwah. Jadi bila saya tidur kat ruang tamu, tiba-tiba nanti saya dah ada tidur dekat bilik solat tu. Bilik solat tu dia tak ada pintu, dia memang terbuka. Lepas tu setiap kali macam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, bapa arwah nanti dia akan terdengar something. Dia terdengar something yang macam bunyi ketuk-ketuk dekat tingkap. Bilik bapa arwah ni dia sangat besar tau, dia sangat luas, dan ada a few tingkap sekeliling daripada tempat untuk solat sampai ada satu tempat yang stop dekat situ. Dan bapa arwah ni dia memang tak boleh bergerak, dia memang lumpuh. Jadi dia sentiasa dengar bunyi ketukan tu tau. Masa zaman arwah kena, tak pernah seteruk macam mana saya kena tau. Tak pernah langsung selama beberapa tahun, daripada kecil sampai arwah meninggal. Dia orang sendiri yang cakap, dia orang tak pernah experience yang se-ekstrim macam mana zaman yang saya kena. So inilah bermulanya, dengar ketukan, lepas tu dengar tapak kaki berjalan yang sangat kuat, hentakan sangat kuat kat atas punggung kan. Lepas tu bila panggil ustaz, dia bukan ustaz lah, dia macam orang yang tahu, macam orang yang berubat kampung yang tahu ubat-ubat macam ni kan. Jadi dia datang, masa dia dah dekat depan pintu je kan, dia cakap sabar kejap, saya tak boleh masuk ni bang. Dia cakap dekat bapa arwah kan, dia kata tak boleh masuk sebabnya memang rumah tu dia dah dipagarkan oleh benda yang lain. Maksudnya orang yang menghantar tu dia pasang pagar, tapi pagar yang macam orang siapa yang nak mengubat couple ke bagi susah nak masuk. For example, kalau macam setiap orang yang berubat kan, dia orang kan ada ilmu masing-masing kan. Jadi bila nak masuk tu, ilmu tu macam tinggal kat luar rumah. Jadi dia suruh kita orang yang dekat dalam rumah ni untuk baca dekat setiap 4 penjuru tu, bagi memudahkan untuk buka setiap pagar tu untuk masuk. Masa nak buka pagar tu pun ada juga isu. Masa nak buka pagar, rupanya yang dia tanam tu, yang ni memang saya ni memang tak boleh nampak. Tiba-tiba saya boleh nampak dekat setiap penjuru tu ada gula-gula. Memang besar gula-gula tu. So pagar yang digunakan tu adalah dia ambil tali gula-gula lah kan. Tali gula-gula yang macam bomo yang dah meninggal kan, diorang ambil tali tu. Ini according apa yang orang yang mengubatkan saya tu, dia cerita balik lah pagar apa yang dia jenis gunakan. Jadi masa dia suruh kita orang baca 4 penjuru apa semua tu, dia keluarkan pagar tu, timbul memang yang ni memang nampak depan mata kita orang yang tak boleh nampak ni. Dia timbul dekat setiap sudut tu tali tu, dan kat tali tu ada tanah kubur. Dan dekat dalam gumpalan tanah kubur tu pula ada keratan Al-Quran. Ada keratan Al-Quran. Lepas tu ada satu kitab ni, dia kata kitab according apa yang dia cakap adalah kitab Injil yang dicampur dengan kitab Al-Quran. Ada 2 keratan. Dan ada satu yang dekat main pintu tu, yang tu memang ada 4 keratan Al-Quran, 4 keratan Al-Quran dengan satu kitab Injil juga. Tu yang apa yang dia cerita lah. Allah Alam lah, saya tak tahu berita ni kan. Jadi masa dia keluarkan tu, barulah dia boleh masuk. Bila dia dah masuk, dia pun start lah mengubat. Inilah mulanya. Masa dia start mengubatkan tu, dia tengok saya tengok dia macam tak ada apa.
Saya tengok dulu macam tak apa. Dia tengok saya macam tak apa, macam sihat je. Lepas tu dia kata, oh berlakon Dia cakap macam tu. Berlakon? Yang ni memang saya sedar lah berlakon. Saya okey lah, saya tak ada apa-apa. Sebab saya sakit, saya tak sedar yang saya sakit sebenarnya. Selalunya korang mesti semua tertanya kan, apa perasaan orang yang kena rasuk ni? Korang sedar ke? Kita orang sedar ke tak sedar ke? Sebenarnya pada pendapat saya sendiri yang experience, saya sedar, cuma saya tak boleh nak bergerak. Ada certain yang macam terlalu hardcore, saya memang tak sedar. Kalau macam yang saya boleh kawal lagi, saya sedar benda tu, cuma saya tak boleh bergerak. Ada benda tu sendiri yang menggerakkan badan saya. Sebabnya jiwa kita kosong. Lepas tu kelonsong saya dah terbuka, jadi benda tu mudah keluar masuk. Jadi dia yang menggerakkan benda tu. Lepas tu dia suruh saya duduk. Dia suruh saya duduk menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat, saya duduk kat sejadah menghadap ke kiblat. Masa dia buatkan tu, time tu saya duduk macam normal. Tiba-tiba dekat atas bumbung ni bunyi kena tau. Time tu dah pukul 12 malam tau. Macam tu. Semua dah risau lah. Saya pun dengar juga time tu. Tapi saya tak, yang anehnya saya tak takut. Saya tak ada rasa takut. Dan saya boleh rasa muka saya tersenyum sinis. Saya boleh rasa yang muka saya tersenyum sinis. Dan dekat depan dekat depan saya ada satu akuarium. Jadi bila akuarium tu kan boleh nampak pantulan muka kita kan. Saya tengok muka saya macam nenek tua yang dah beribu-ribu tahun dah. Memang macam dah beribu-ribu tahun dah. Lepas tu dia cakap, mulalah dia cakap, dia dekat belakang saya, dia tak sentuh saya pun. Dia dekat belakang saya, dia baca-baca. Lepas tu dia cakap, siapa kau? Lepas tu saya cakap nama saya kan. Saya ni, bukan kau. Engkau yang satu lagi. Lepas tu dia provoke benda tu sampai benda tu yang kawal diri saya. Bila dia kawal time tu, saya dah tiba-tiba saya macam dah terkunci. Dia terus keluar, berubah suara, berubah ekspresi muka tu memang berubah, color muka semua berubah, memang everything berubah. Lepas tu dia cakap, yang ni ada beberapa, ada tak silap saya that time ada dalam 20 benda tu dekat dalam badan saya. Yang keluar time ni adalah satu nenek tua berusia 900 tahun. Nenek tu dia cakap, aku sebenarnya tumpang makan dia dekat dalam badan dia ni. Aku tak ada kacau apa-apa pun. Aku dah cuba dah pergi jiran sebelah ni lah. Jiran sebelah ni orang Indonesia. Kemudian dia tanya, kenapa tak pergi je? Dia macam melawak. Dia yang orang Dubai kata, dia macam melawak lah. Dia macam cakap lah, kenapa kau tak pergi je dekat rumah sebelah ni? Sebab rumah yang sebelah ni orang Indo, dia pun ada membeli juga kan. Lepas tu dia kata, dia cuba lah, tak sedap. Dia makan makanan yang tak sedap. Dia demand budak ni makan tak sedap, makan ayam ni lah, makan tu lah, makan sate lah, makan apa benda lah semua dia sebut kan. Lepas tu kata, pandai pula kau berkira kan. Lepas tu dia cakap lagi, tapi aku pun sakit. Ni tiba-tiba suara dia berubah, dia macam sedih lah. Tapi aku pun sakit. Sebabnya kat dalam ni, diorang semua ni jahat. Diorang ni semua jahat sangat. Dia cakap macam tu tau. Maknanya ada macam jin yang kat dalam badan saya ni bergaduh sama sendiri. Lepas tu efek dekat nenek ni juga. Lepas tu kesian. Lepas tu orang berubat tu cakap lah, jadi kau nak buat macam mana? Kau nak keluar ke tak nak? Sebabnya aku nak kena buang semua ni. Kalau kau tak nak keluar, aku terpaksa bunuh kau. Dia runding lah. Lepas tu dia cakap, janganlah bunuh aku. Aku pun makhluk Tuhan juga kan. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia pun cakap, okey lah, tak apalah, aku keluar lah. Tapi aku dah lama dah dekat badan ni, daripada badan yang kawan dia ni. Kiranya arwah lah. Kiranya dia sebelum ni daripada badan arwah, lepas tu dia pindah ke badan saya. Lepas tu kira dia dah biasa tau. Dia dah biasa. Lepas tu dia kata, kalau macam tu aku tolong keluarkan kau dan aku hantar kau ke tempat lain lah ya. Kau pergilah cari makan ke tempat lain. Lepas tu dia pun bersetuju. Lepas tu dah keluarkan, dah settle nenek tu. Tiba-tiba pula ada yang satu ni dia memang aggressively lah. Tiba-tiba saya daripada keadaan duduk, tiba-tiba saya berdiri dan saya tendang sejadah tu. Ini apa yang dia cerita lah. Saya tendang sejadah tu,
saya lompat tinggi tau. Lompat tinggi macam rumah ni keluarga arwah ni, dia punya ceiling jenis ceiling yang bukan yang tinggi macam banglo, bukan, kira ceiling tinggi lah. Jadi bila saya lompat tu almost kena kipas tau. Memang tinggi sangat lompatan tu. Rupa-rupanya yang tu adalah gula-gula. Lepas tu dia cakap, kau tak payah nak lompat-lompat, kau duduk. Lepas tu dia ada keluarkan something macam batang something lah, macam tu lah. Kalau tak salah saya, dia hentak benda tu, tiba-tiba benda tu macam terpasak. Saya punya kaki terpasak, tak boleh bergerak langsung. Time tu busuk satu rumah. Dia orang cakap busuk sangat. Yang ni busuk gila-gila punya. Lepas tu dia cakap, yang ni siapa hantar kau? Lepas tu dia kata, yang ni siapa lagi? Kalau bukan dia. Dia buat macam suara sinis tau. Sinis tau. Time tu semua dah tahulah siapa kan. Lepas tu tak cakap banyak. Yang ni tak ada runding. Yang ni terus pancung. Lepas tu pancung semua dah keluarkan semua. Ada yang satu ni memang susah sangat nak keluarkan. Yang satu ni dia perkenalkan, dia kata aku ifrit. Dia cakap aku ifrit. Macam tu. Lepas tu yang ni orang ni dia ubatkan memang susah. Sampai dia cakap dekat keluarga, tak apalah, yang ni nanti saya akan minta tolong dengan saya punya keluarga. Saya punya macam ketua lah, tapi dia anggap keluarga lah. Jadi episod yang satu lagi ni lah pula, yang dengan orang ni dah settle. So kita orang pun pergi pula jumpa dengan yang ketua dia ni, kira macam yang cikgu lah, guru, sifu dia lah, dengan cikgu dia ni. Jadi yang ni pun dah arwah juga. Yang ni dah arwah dah. Dia arwah dia meninggal masa 2022. Masa saya berubat dengan dia. Yang ni tempat ni sangat famous. Siapa-siapa kalau saya sebut, memang ramai orang tahu tempat ni. Masa saya berubat kat sana, memang cara perubatan dia sangat ekstrim, sangat real. Siapa yang tak boleh, memang hijab mata tak terbuka pun memang akan boleh nampak. Memang akan nampak. Masa saya berubat dengan dia ada punya cara perubatan dia tu berbeza tau. Saya tak tahu nak cakap perubatan dia ni adalah sahih, adalah memang kaedah Islam ke macam mana. Saya pun tak tahu ilmu yang meluas berkenaan dengan perubatan Islam. Tapi saya boleh cakap dia guna dua cara. Kiranya kalau dengan yang hitam, dia lawan hitam. Kalau yang putih, dia lawan. Kadang-kadang dia guna cara hitam, kadang-kadang dia guna cara putih. Macam itulah. Faham kan? Lepas tu macam contoh kalau nak lawan dengan sihir yang Jawa punya, dia gunalah cara tu. Yang Buddha punya macam tu. Masa berubat dengan dia ni, dia cakap dekat bapa arwah. Bapa arwah ni kira dah jadi bapa angkat saya lah kan. Dia kata, Kang, dia panggil abang lah, Kang, aku beli dia ni dia cakap macam tu. Dia discuss dululah. Dia discuss kaedah macam ni, macam mana nak berubatkan untuk nak bagi, tak kena lagi apa benda yang ada semua. Lepas tu bapa arwah pun setuju. Dia kata okey, boleh lah. Dia cakap, Kang, aku beli dia ni lah. Lepas tu salam apa ni, dia ada akad dia, apa benda dia semua tu. Dia kata okey, aku terima dia ni sebagai anak aku, apa benda semua ni lah. Jadi episod yang dah membeli-beli ni dah settle. Kiranya saya dah jadi anak dia pula. Dah jadi anak dia. Selepas akad dia masa berubat tu, saya kena dikafankan. Saya kena dikafankan, tapi bukannya kafankan yang kena ikat apa semua tu. Dia just macam letak kain kafan tu dekat atas badan saya, tutup semuanya. Macam mana cara orang meninggal tu. Macam tu lah saya kena. Time tu dia ambil keris dia. Keris dia memang sangat besar. Masa dia baca-baca tu, tiba-tiba ada satu gula-gula. Tahu tak, kalau rumah kampung dekat area-area besar ni kan memang rumah yang lama, usah, memang rumah tinggi, ada rumah 2 tingkat lah kan. Lepas tu tingkap dia pun boleh buka. Korang tahu kan rumah yang tingkap boleh buka tu, kanan kiri tu, yang macam pintu tu. Rumah lama tu. Jadi bayangkan rumah 2 tingkat, gula-gula punya muka tu je dah besar tingkap tu. Besar tingkap tu. Sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Jadi
Masa dia tengok tu, saya tak nampak sebab dah tertutup muka saya. Tapi saya dengar pesakit dia lain menjerit, terkejut. Dia kata, ada lagi lah, ada yang budak kecil tu, mak ada gula-gula tu lah besarnya. Tu macam tu, dia jerit dah. Lepas tu mak dia sabar, jangan tengok. Agaknya mak dia dah tutupkan muka dia supaya jangan tengok kan. Semua memang time tu keadaan sangat chaos lah, sebab dia orang tak expect benda macam tu kan. Dia macam tak bagilah, dia tak bagi yang tukang berubat ni sembelih lah kan. Lepas tu dia baca nak sembelih kali pertama tu tak boleh sebab memang liat sangat. Lepas tu kali ketiga tu masa dia sembelih betul-betul saya rasa tau kat leher saya, dan saya rasa pedih-pedih tu, saya rasa macam leher saya dah terbelah tau. Saya rasa macam dah terbelah betul dah leher saya ni. Lepas tu memang ada darah dekat kain kafan dan memang ada darah dekat keris tu. Tapi yang anehnya bila dah buka kain kafan tu, leher saya tak ada kesan kelar tu, kesan disembelih tu. That means itu adalah darah gula-gula tu. Itu adalah darah gula-gula tu. Masa gula-gula tu ada, memang busuk sangat sampai kain kawasan perumahan, sampai dia bukan kawasan perumahan lagi, kira rumah kampung lah, sampai kat kawasan tu semua pun diorang pun boleh bau benda tu. Sebab yang dia memang besar sangat. Korang kalau nak tahu kan, gula-gula ni dia akan mengeluarkan satu bau yang sangat busuk. Kalau korang nak tahu apa ni, diorang ni macam mana kan, diorang ni ada ke, kalau macam korang selalu dengar kalau macam bunyi burung hantu lah apalah. Ada satu lagi, bau. Kalau benda tu bau terlalu busuk sangat, maknanya dia memang jauh lah. Tapi kalau bau tu macam biasa-biasa kan, tapi dia menyengat kan, itu maknanya betul-betul kat sebelah korang. Betul-betul ada tu. Itu yang korang jangan tegur, sebab kalau korang tegur tu memang dia akan follow lah. Jadi masa dia dah sembelih tu, terus dah tak ada dah, memang terus disappear just like that dah, macam tu. Lepas tu yang ada yang last ni lah, yang ifrit ni pula. Okay. Yang ifrit ni pula, yang ni dia guna kaedah, korang pernah dengar tak kalau ada orang mengamalkan baca Al-Fatihah terbalik? Ada. Yang tu macam tak silap saya, masa zaman saya berubat, dia kata ini ada kaedah Jawa kuno macam tu. Saya tak tahulah, Allahu'alam lah. Dia kata ini adalah kaedah Jawa kuno. Sebenarnya yang ni, orang ni dia belajar dekat Indon, dia belajar dekat sana. Jadi dia punya santau Jawa lah, macam tu lah. Santau Jawa kan kuat kan, dia kata. So dia guna kaedah tu. Yang ni saya tak berani nak cakap apalah ini kaedah Islam ke bukan ke, Allahu'alam, saya tak tahu. Tapi dia guna kaedah tu. Saya dengar lah dia baca Al-Fatihah tu terbalik. Lepas tu dia baca ada surah-surah yang tertentu. Banyak yang dia baca, dia macam tukar. Contohlah, saya bagi Bismillah 5 kan. Okay, Bismillah 5 kan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kan. So contoh yang last tu dia letak ke atas. Yang line ketiga tu dia letak dekat ke ada terbalik macam tu tau. Masa dia baca tu, dia rupanya dia provoke ifrit tu tau. Dia provoke ifrit tu, dia provoke sampailah masa dia provoke tu lah yang tiba-tiba saya duduk dalam keadaan, okay, korang tahu tak kalau macam cara sunnah Nabi, duduk untuk satu kaki naik ke atas untuk menahan perut masa makan tu. Macam ala kita selalu kalau duduk buat pun duduk kat bawah tu kan, bukan bersinar habis, kita naik satu kaki ke atas kan, macam menahan perut tu kan. Saya duduk dalam keadaan macam tu dekat atas sejadah dan saya terapung. Yang ni memang ada video dia tau. Serius lah? Saya terapung. Ada lagi video tu? Video tu ada lagi. Okay. Video tu memang ada lagi. Okay. Jadi saya terapung. Jadi masa saya terapung tu, memang time tu bergegar rumah tu. Bukannya rumah yang orang tukang berubat tu saja tau. Rumah dia ni depan ni ada gelanggang tau. Gelanggang apa orang panggil tapak silat macam tu lah.
silat punya, diorang tapak silat lah macam tu lah. So sekeliling tu semua bergegar. Memang bergegar je sampai pokok pisang semua kita boleh nampak tau. Memang keadaan malam tu tak hujan, tak ada angin, tak ada apa-apa, tapi memang bergegar keadaan pokok pisang, rumah tu bergegar. Semua time tu memang semua yang pesakit-pesakit kat dalam rumah tu pun semua memang dah takut sangat. Lepas tu orang yang berubat dia cakap ini adalah kali pertama dia berubat yang sampai keadaan luar gelanggang dia pun bergegar sekali. Sebabnya dia kata gelanggang dia walaupun macam mana sekalipun memang takkan boleh siapa-siapa boleh sentuh dan memang takkan bergegar je. Tapi dah kuasa Allah kan, kalau benda tu dah kun fayakun, memang jadilah kan. Jadi bergegar. Masa saya terapung tu, time tu dia berinteraksi. Ingat saya dia ada cakap bahasa Arab sikit. Lepas tu tiba-tiba dia boleh cakap Jawa pula, tiba-tiba dia cakap Melayu pula, tapi dia banyak cakap bahasa Jawa. Dia cakap bahasa Jawa halus. Dia cakap bahasa Jawa halus. Masa dia bercakap, masa dia berinteraksi, dia cakap, kenapa kau buat budak ni? Apa salah dia? Apa dosa dia? Aku dah bunuh kakak dia. Sebab best friend saya ni umur dia lagi jauh daripada saya. Sebab dia dah 30-an lah kalau dia hidup sekarang ni. Kata aku dah bunuh kakak dia, sekarang ni aku nak bunuh dia juga. Sebab apa yang ada kat kakak dia, dah sekarang ni kakak dia bodoh. Kakak dia tu dah mati-mati je lah. Kenapa dia nak kena bagi dekat dia ni pula kan? Kenapa nak bagi budak ni pula? Lepas tu tiba-tiba bapa arwah masuk campur lah. Tapi dia ni bukan darah daging aku. Macam mana pula dia boleh dapat benda tu? Kau jangan bunuh dia. Kalau dia mati apa aku nak jawab dengan mak dia pula? Cakap macam tu tau. Lepas tu dia kata, oh sekarang baru kau nak fikir, aku nak barang ni. Lepas tu bapak cakap lah, kau nak barang tu kau ambil je. Aku tak kisah dah. Kau nak ambil semua, ambil je lah. Yang penting jangan sampai budak ni mati. Aku tak kira, kalau aku tak dapat barang ni, aku nak budak ni mati juga. Dia cakap macam tu lah. Itulah dia punya translation lah. Lepas tu yang orang berubat ni cakap, kau kena tahu barang yang budak ni dapat ni daripada Allah Ta'ala. Bukannya dia pergi bertapa ke, dia pergi menuntut ilmu ke. Engkau dah belajar sampai ke Indon, kau dah belajar sampai ke luar sana. Takkanlah kau tak tahu benda ni memang dah naturally, memang dah jatuh daripada, memang Allah yang bagi daripada dekat arwah, dan arwah pula bagi dekat dia ni lah. Sebab arwah tahu apa akan jadi dekat budak ni. Sebab engkau akan attack dia, engkau akan bunuh budak ni. Sebab tu barang tu jatuh dekat arwah. Cakap macam tu tau. Lepas tu kata, okey, sekarang ni aku janji kalau aku dapat barang ni aku tak bunuh budak ni. Dia kata, masalahnya kalau aku nak keluar, nak bagi barang ni pun tak boleh. Kau tarik macam mana sekalipun tak boleh. Itu memang dah Allah yang bagi. Allah yang bagi. Lepas tu dia kata, aku peduli apa, aku nak juga. Time tu dia dah geram sangat, asyik keruk. Tiba-tiba saya naik lagi, saya terapung lagi tinggi tau, nak dekat zinc tu. Time tu semua dah kalang kabut lah. Time tu yang tukang berubat tu dia panggil anak buah dia yang macam budak-budak silat kan. Dan malam tu diorang tak ada buat silat, tapi diorang duduk dekat area situ juga kan. Diorang panggil ni untuk jaga setiap penjuru, setiap tingkap, setiap pintu dekat gelanggang tu. Lepas tu panggil orang kampung juga kan untuk untuk takut saya terbang keluar kan. Takut nanti tiba-tiba saya jatuh, apa-apa jadi, jatuh dekat kebun dekat sekitar situ ke. Jadi memang orang kampung pun berkumpul. Lepas tu dia panggil anak dia pula, anak dia untuk bawakan tilam tau. Sebab yelah kalau tiba-tiba dia keluar mengejut, nanti saya jatuh, saya jatuh habislah saya kan. So ambil tilam, penuhkan dekat situ. Orang yang berubat tu ada orang-orang yang pesakit-pesakit lain pula terpaksa kena berganjak ke rumah yang ke bawah lah, tingkat ke bawah tu. Sebabnya takut kena dekat diorang. Masa cakap tu, sekarang ni aku lagi tinggi, kedudukan aku lagi tinggi daripada engkau. Lepas tu dia ambil, ada satu keris ni sangat-sangat unik tau. Keris ni orang selalu keris macam 5 look lah, 7 look lah kan. Yang ni keris ni memang panjang. Saya pun tak pernah tengok, tapi masa saya dah sedar tu saya tengok keris tu ada, tak silap saya ada dalam 11 look.
11 loop. Memang besar, memang panjang. Lepas tu dia letak dia bukan cacat tau, tapi dia keris tu berdiri sendiri. Keris tu berdiri sendiri, lepas tu keris tu terapung. Memang saya tengok video tu macam movie. Keris tu terapung. Yelah, sebab yang tukang berubat tu tak boleh nak terapung, jadi keris tu je lah yang terapung. Lepas tu dia cucuk terus pipe dekat jantung saya je. Dia cucuk kat jantung saya. Lepas tu masa dia cucuk kat jantung saya, dia cakap, kau ingat kau boleh bunuh aku macam tu je ke? Lepas tu dia provok lagi. Dia provok. Lepas tu keris tu berpusing tau. Dia berpusing anti-clockwise. Anti-clockwise. Lepas tu dia tekan lagi tapi keris tu naik ke atas. Kira macam ke atas daripada jantung saya, tembus ke belakang. Kalau sekarang ni masih ada parut. Ada parut saya punya atas, dekat dada saya atas ada parut lah, kesan keris, tusukan keris tu. Lepas tu bila dia keluarkan balik, lepas tu dia cucuk dekat sebelah kanan pula. Dekat sebelah kanan tu tak ada tertembus lah, hanya sebelah kiri je. Bila dah dia dah cucuk kanan kiri, last kali dia macam pasak kat keris tu. Ada satu keris kecil dia pasakkan dekat kaki saya. Time tu lah keris yang kecil tu dia terapung. Lepas tu dia terpasak kat kaki saya. Barulah saya turun. Daripada saya terapung dekat dengan zinc tu, saya turun. Lepas tu time tu lah berlawan lah. Diorang silat. Diorang silat macam silat gaib. Diorang cakap macam silat gaib lah, macam tu lah. Saya pun tak tahu apa benda kan. Berlawan. Lepas tu tiba-tiba benda tu dia cakap. Dia kata, okay, kau jangan bunuh aku, kau lepaskan aku je. Kau pergilah berurusan dengan yang tuan aku. Macam tu. Aku tak nak mati. Aku tak nak mati. Aku masih nak hidup. Lepas tu dia cakap lah, kalau aku tak bunuh kau lagi makin terjadi. Kau kan kau cakap kau ifrit kan? Tak apa, biar aku bunuh kau sekarang juga. Lepas tu masa dia nak bunuh, masa time dia nak cabut pasakan keris-keris semua tu, time tu dia lari, dia keluar. Jadi dia terlepas, tak sempat nak bunuh dia pada malam tu. Masa dia nak tapi ada isu juga. Masa dia nak keluar tu, masa dia nak lari tu, budak-budak yang dekat kira macam orang-orang yang silat, orang kampung kat situ kan, diorang semua apa ni, jadi dia cakap, tak, tu benda tu dah ni lah, lari. Dia kata benda tu besar. Dia kata benda tu besar sangat-sangat. Diorang semua nampak benda tu lari keluar, macam tu terbang lari lah. Sebabnya mengikut apa yang tukang berubat ni cakap, sifat ifrit ni dia boleh mengecil, dia boleh membesar. Macam tu lah, saya pun tak tahulah benda tu betul ke tak kan. Lepas tu dia dah lari tu, time tu dia seru, dia macam panggil lah, dia bakas tanggi yang korang tahu kan tanggi apa kan? Dia bakas tanggi tu. Dia bakas tanggi dekat setiap sudut rumah tu untuk nak seru, nak panggil yang tukang hantar tu. Jadi masa dah panggil, dia datang. Dia datang tapi dia datang bukan masuk ke dalam badan saya. Dia datang dalam keadaan macam badan dia okey macam ni tau. Badan dia dekat rumah. Tapi ada benda jelmaan macam korin. Kita kan lahir dekat dunia kan, kita ada korin kan. Jadi korin dia tu, jadi ibaratnya korin dia yang datang. Jadi dia datang dalam memang macam orang biasa, macam kita ni yang normal ni, macam boleh pegangan macam tu lah. Nampak kira nampak, kira nampak, semua boleh nampak dia datang. Semua orang nampak dia datang. Duduk, semua nampak. Memang semua orang yang berubat, orang yang berubat dekat sekeliling tu semua nampak. Yang orang berubat tu kan dah pindah kat bawah kan. Diorang pun boleh nampak. Maksudnya Kodin, kiranya sebabnya tak, maksudnya Kodin tu adalah Kodin Z ataupun Kodin si penghantar tu? Yang penghantar tu bukan Kodin saya. Okay. Yang penghantar tu. Yang Kodin penghantar tu, dia datang, dia duduk. Lepas tu dia cakap, sekarang ni pendekkan cerita lah. Aku daripada dulu, daripada yang arwah tu lah, daripada arwah tu kecil sampailah dia dah mampus, tak dapat. Sekarang ni dapat pula dekat dia ni, tak siapa-siapa. Sekarang ni aku dah fed up dah. Aku nak benda ni. Aku nak benda ni sekarang. Lepas tu dia
berunding. Memang dia cakap lah, memang kau takkan boleh dapat. Kalau aku tolong kau keluarkan benda tu pun sama, tak boleh. Aku pun tak boleh. Tinggi mana ilmu kau, tinggi mana ilmu aku pun memang tak boleh. Time tu tiba-tiba dia buat apa orang panggil, macam tikam belakang dia tikam belakang. So dia guna apa? Dia guna jenglot. Jenglot tu pun saya ada gambar dia. Kalau korang nak tengok, saya boleh tunjuk gambar dia. Okay. Jenglot dia guna jenglot. Jadi jenglot tu dia tikam, dia bukan tikam saya, tapi dia tikam yang tukang berubat tu. Okay. Dia tikam tukang berubat tu, tapi tersasar sebabnya yang tukang berubat tu pun dia pun ada juga kan yang menjaga. Yang menjaga itu pula lain macam. So dia tikam dekat dekat atas bahu belakang kiri, kira macam jantung lah. Kalau dia tusuk tepat tu memang kena jantung lah, tapi atas dekat bahu belakang kiri. Dia tikam guna keris kecil macam tu lah. Lepas tu dia cakap lah, kau takkan boleh bunuh aku. Kalau kau betul nak bunuh aku pun, yang ni memang macam dongeng, tapi macam itulah yang dia cakap. Kau kalau nak bunuh aku, ada keris yang tertentu je boleh bunuh aku. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Lepas tu dia kata, okay, tak apa, selama aku berlawan ni, selama aku buat ni, aku belum pernah jumpa lagi lawan aku yang macam ni lah. Kira dia cakap yang tukang berubat saya ni, ini lawan yang paling terhandal lah, dia kata macam tu. Dia dah macam dah settle macam tu, dia give up sebabnya masa dia orang berunding tu, yang penjaga tukang berubat ni, dia dah macam zikir kunci ilmu. Dia zikir kunci ilmu tu supaya ilmu dia tu dah tak boleh guna dah. Jadi bila dia dah rasa panas, korin dia macam dah rasa nak terbakar kan, sebab korin kan boleh mati. Jadi untuk dia nak menyelamatkan korin dia tu, dia cawah. Sebabnya dia berunding tapi dia terlepas pandang yang ada penjaga yang berubat tu tengah nak menghancurkan korin tu. Jadi dia back off, dia berundur. Okey, masa dia berundur tu, saya pun dah habis dah saya punya section, apa perubatan saya apa semua dah settle. Saya pun dah okey, balik. Masa dah sampai rumah, yang ni memang gila. Yang ni memang tapak kaki yang ni memang real. Tapak kaki harimau berlari dekat, macam memang dengar bunyi hentakan tu sangat kuat tau. Berlari dia kalau macam budak berlari, kita boleh tahu okay, macam manusia berlari. Ini tak binatang berlari, kita boleh tahu. Monyet ke mawas, kita boleh tahu dia bunyi macam mana. Ni memang bunyi harimau, sebabnya bunyi macam tu tau. Dia lari ke atas tu tau. Punya yang lari ke atas tu adalah harimau putih. Harimau putih ni bukannya jahat, harimau putih ni baik. Yang dia berlari ke atas tu sebabnya ada tali pinggang hidup, ULAR lah. Tali pinggang hidup tu besar sebesar dia dah tutup seluruh bubung seluruh rumah tu supaya menjadi gelap, supaya kalau siapa datang pun memang tak nampak rumah tu. Sebab tu kalau awak sendiri datang ke rumah family angkat saya ni, sentiasa rasa macam rasa macam lesu, rasa macam nak tidur je. Sebabnya disebabkan benda tu. Dan ramai juga ustaz-ustaz yang datang masa nak berubatkan arwah dulu, nak berubatkan saya pun, diorang tak nampak rumah. Ada yang memang ustaz-ustaz nampak, tapi yang tak nampak adalah macam asisten dia lah yang ikut tu. Kebanyakan diorang cakap mana rumahnya. Padahal dah sampai ke depan pintu. Kata tak apa, masuk je, nanti kau nampaklah rumah tu. Bila dah dengar lari-lari apa tu semua, time tu lah saya jadi lagi agresif tau. Saya boleh panjat macam cicak man dah. Melekat. Yang ni pun ada video juga. Melekat sampai ke sini. Memang melekat. Okay guys,
So kita akan berhenti sampai situ dulu. Sebab cerita ni panjang lagi. Betul. Kalau kita orang pendekkan cerita, takut nanti korang tak faham dan tak syok. Cerita tengah gempak Ahmad. Betul. Cerita tengah gempak kan. Jadi aku faham semua nak kita orang tanyakan soalan macam-macam berada di minda, kau faham. Tapi aku rasa better kita habiskan cerita dulu nanti. Kan. Cuma lah kan, nanti mesti diorang tanya, nak tengok rakaman tu boleh tak? Contoh lah Z, diorang tanya macam tu, boleh atau tidak? Ada tak? Kalau nak tengok, sebabnya pemakaian saya kat dalam tu memang tak berapa nak enak lah. Jadi kalau saya sensor pun, macam contoh saya gelapkan, letak stiker satu, sama juga korang tak boleh nampak apa pun. Faham tak? Sebab pemakaian saya dengan aurat saya lagi. Okay, jadi mungkin boleh screenshotkan atau ada gambar yang mana possible untuk kami tengok atau nak masukkan dalam video ni, nanti boleh kongsi dengan kami kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Okay, saya kalau macam yang part yang keluar paku apa semua tu, saya rasa saya ada simpan dekat handphone, tapi yang video apa semua tu saya kena minta dekat keluarga angkat saya sebab diorang tak izinkan saya untuk simpan benda tu semua. Tapi saya akan, sebelum saya balik ke Saudi nanti, saya akan pergi ke rumah dia dulu. Saya akan minta lah video-video tu untuk nak share lah dengan korang semua. Orang tengah akan cakap kan, berubat macam mana ni apa semua kan. Sabar dulu, nanti dulu kan. Kita akan jawab semua tu di part seterusnya. Jadi sebab kita ada peruntukan masa, jadi waktu pun dah agak suntuk guys. Jadi kita akan ke next part. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada Z kerana sudi berkongsi pengalaman yang ni. Saya agak antara paling gempak ni Mat. Betul lah, aku pun tak pernah dengar lagi orang kata cara berawat ni. Tapi tak nak ulas lagi lah. Apa pun memang kita orang tengah main blowing, meremang nak dengar lagi. Kita pun tak sabar. InsyaAllah akan datang. Kita memang dah lock dah Z ni untuk dengar part seterusnya. Sebelum aku tamatkan video kali ni, suka diingatkan kepada korang semua, dalam kelas Esport Overseas Academy ni, korang akan belajar banyak cara tentang eBay ni, dan 5 chapter yang akan dikongsikan kepada korang semua. Antaranya macam mana nak set up eBay A to Z, cara korang nak pilih product placement dekat eBay, dan ketiga ni yang paling penting, korang kena tahu macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam bentuk USD. Yang penting kau kena ingat, biar duduk kat Malaysia, biar gaji USD. Seperti biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.